Hari ini kita akan buat ulang kaji untuk OGIF pula. Kita akan lihat bagaimana nak melukis OGIF dan kemudian mencari median Q1, Q3 dan hitung julat antara kuartil dari OGIF. Okey. Mula-mula apa itu OGIF dulu? OGIF ialah graf kekerapan longgokan lawan sempadan atas. Ini penting supaya kita tahu pada paksi Y kena labelkan kekerapan longgokan, pada paksi X kena labelkan, bukan labelkan, kena tandakan sempadan atas. Kita tak tulis sempadan atas tapi kita pakai nilai sempadan atas bila kita tandakan titik. Pada paksi X itu walaupun nilainya ialah sempadan atas, tapi kalau jisim kita tulis jisim lah. Kalau tinggi kita tulis tinggi dan juga kita kena tuliskan unitnya. Contohnya jisim dalam bracket, kalau jisim orang selalunya kilogram lah. Kita kena tuliskan unit juga. Okey, sekarang kita lihat langkah-langkah, ulang kaji balik langkah-langkah untuk melukis OGIF. Okey. Step 1. Sediakan jadual kekerapan longgokan. Inilah jadual kekerapan longgokan. Okey, yang biru itu iaitu kelas, kolom kelas dan kekerapan akan diberi dalam soalan. Yang merah ini iaitu kolom sempadan atas dan kekerapan longgokan, kena cari sendiri ataupun soalan akan suruh pelajar lengkapkan dua kolom ini, lengkapkan jadual. Selalunya soalan kata lengkapkan jadual kekerapan longgokan berikut. Maksudnya kena lengkapkanlah sendiri sempadan atas dan kekerapan longgokan. Kalau kelas pun soalan hanya beri saja beberapa kelas, contohnya bagi kelas pertama dan kelas kedua, dan minta pelajar lengkapkan kelas-kelas sampai habis. Ataupun bagi saja kelas pertama dan kelas terakhir dan pelajar kena lengkapkan yang in between itu. So pelajar kena lihat pattern kelas itu, kena pasti saiz selang kelas, contohnya 5 ke 10 ke, baru pelajar boleh lengkapkan dengan betul ikut saiz yang diberi dalam jadual itu. Okey, seterusnya langkah kedua ialah kalau jadual kekerapan longgokan dah lengkap, maka kita boleh mula step 2 iaitu lukis OGIF. Lukis OGIF pun ada steps-nya. Okey, step pertama untuk lukis OGIF ialah kita kena lukiskan dua paksi dulu. Iaitu apa? Macam L shape. Macam L. Di paksi mengufuk ialah mewakili apa? Sempadan atas. Paksi mencancang, dalam soalan selalu dia sebut paksi mencancang. Untuk paksi Y, dia tak kata paksi Y tapi suka sebut paksi mencancang, maksudnya paksi menegak, iaitu paksi Y inilah, iaitu yang paksi Y yang selalu kita pakai dulu, mewakili kekerapan longgokan. Paksi yang mendata ini selalu disebut paksi mengufuk. So paksi mengufuk mewakili sempadan atas, paksi mencancang mewakili kekerapan longgokan. Ingat kekerapan longgokan bukan kekerapan, iaitu dua kolom yang kita kena cari sendiri itu. Itu sebabnya kena cari dulu, sebab kena guna dua kolom itu, nilai dua kolom itu untuk lukis OGIF. Okey, langkah kedua, selepas dah ada dua paksi, kena tandakan paksi X dengan nilai-nilai sempadan atas dari jadual. Itu sebabnya tadi sebut apa? Sempadan atas.
kita kena tandakan paksi apa mengufuk ini dengan nilai-nilai sempadan atas tadi. Okey. Kemudian tandakan paksi Y pula dengan menggunakan skala yang diberi oleh soalan. Langkah keempat, tanda sudah siap tanda dengan nilai-nilai pada kedua-dua paksi, maka kita dah boleh mula tandakan semua titik. Titik apa? Iaitu dalam bracket titik ialah dalam bracket X, Y kan. Koordinat X mewakili apa? Sempadan atas dan koordinat Y pula mewakili kekerapan longgokan kita. Okay, ya, ingat sebab ini X. Pada paksi X ialah sempadan atas, pada paksi Y pula ialah kekerapan longgokan. So kita kena baca titik ialah X, Y. Okey ya, sempadan atas kekerapan longgokan. Okey, langkah kelima, dah siap tandakan semua titik, maka kita sudah boleh sambungkan semua titik dengan garis lengkung yang licin. Mesti licin, jangan klik-klik-klik tangan jangan getar-getar, kena licin. Sambungkan semua titik maksudnya lengkung itu kena lalu tengah pangkal. Kita tanda semua titik pakai pangkal, jangan terlalu kecil. Dan ingat, satu perkara penting ialah kena guna pensel 2B lah, lebih baik pensel 2B supaya cukup hitam dan jelas. Pensel yang tajam lah, jangan tumpul pensel yang tajam sebab petak halus saja nak tanda titik jangan jelas. Kalau pensel tak tajam titik pun tak tanda dengan tepat. So mesti tanda dengan tepat tak boleh agak-agak. Kalau 2.5 kena tanda pada tempat 2.5. Kalau 2 kena tanda pada tempat 2. Dan yang sangat penting sekali ialah bila sambung titik, pastikan lengkung, garis lengkung itu mesti lalu tengah pangkal, jangan lalu tepi saja, jangan lalu tepi titik. Titik itu kita pakai pangkal kan, so lengkung mesti pastikan lalu tengah-tengah pangkal, jangan lalu tepi, itu yang sangat penting. Kalau lalu tepi tak ada markah. So lagi penting dari kalau tak cukup licin tak apa. Yang penting mesti lengkung itu lalu tengah pangkal, baru kira. So tak begitu licin tak apa, yang penting lalu semua tengah pangkal. Okey, kemudian kita lihat maksud sukatan kecenderungan memusat dan sukatan serakan. Apa itu? Sukatan kecenderungan memusat yang kita kena cari di sini ialah median, iaitu yang tengah, nilai yang memusat kepada satu nilaian. Dipanggil sukatan kecenderungan memusat. Yang lain ialah apa? Yang 3M, mean, median, mode. 3M itu ialah sukatan kecenderungan memusat. Tapi dari OGIF kita hanya cari saja median. Apa itu median? Median ialah nilai di tengah-tengah kan. So median ialah nilai dengan keadaan setengah daripada jumlah kekerapan mempunyai nilai yang kurang daripadanya. Yang penting ialah kurang, perkataan kurang. Dia bukan lebih sebab apa? Ialah sebab cara kita kira kekerapan longgokan dari jadual. Nanti pelajar tengok sebab apa kurang. Sebab apa? Kelas-kelas itu disusun dari kecil ke besar dan kita longgokkan kekerapan itu dari atas, dari kelas pertama, kelas yang kecil sampai kelas yang besar kan. So itu sebabnya lah kurang. Sebab semua kekerapan yang sebelum itu mempunyai nilai yang kurang daripada
median pada setakat median itu. So sebab dia median kan, so setengah. Okay, sekarang kuartil-kuartil itu semua ialah sukatan serakan, iaitu dia memberi sukatan tentang serakan atau taburan data itu antara satu sama lain, rapat-rapat ataupun berjauhan antara satu sama lain. Itu maksudnya sukatan serakan. Serakan maksudnya taburan. Kuartil pertama ialah nilai dengan keadaan 1/4 daripada jumlah kekerapan mempunyai nilai yang kurang daripadanya. Semua ini maksud mereka ialah kurang daripada nilai itu. Kalau kuartil maksudnya bahagi kepada 4 bahagian yang sama besar. So pertama maksudnya 1. So 1/4. Kuartil ketiga ialah nilai dengan keadaan 3/4 daripada jumlah kekerapan mempunyai nilai yang kurang daripadanya. Sama saja, yang berbeza ialah ini tadi 1/4, sekarang 3/4. Dan selalunya soalan akan suruh pelajar cari juga zulat antara kuartil. So zulat antara kuartil, ingat rumusnya ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okay, secara simbol kita boleh pakai K3 tolak K1 ataupun Q3 tolak Q1. Kalau pakai bahasa Inggeris, pakai Q3 tolak Q1. Okay, so kalau soalan suruh saja kira zulat antara kuartil, pelajar kena cari dulu kuartil ketiga dan kuartil pertama, walaupun tidak diminta cari, sebab dalam rumus zulat antara kuartil melibatkan kuartil ketiga dan kuartil pertama. So understood kena cari dari OGIF, walaupun tidak disuruh secara langsung, hanya suruh cari zulat antara kuartil, sebab kita perlukan dua nilai ini untuk kira zulat antara kuartil. So ingat ini sangat kena faham dia punya maksud kurang, semua membawa maksud kurang. Nanti pelajar perhatikan dalam jadual semasa kira kekerapan longgokan akan lebih faham mengapa kurang. Okay. Kemudian kena tahu macam mana nak tentukan nilai median Q1, Q3 kalau dah siap lukis OGIF. Okay, mula-mula kena tahu jumlah kekerapan dalam rumus di sini kita pakai N huruf besar, jumlah kekerapan N huruf besar, iaitu soalan akan kata jumlah pelajar dalam suatu kelas ialah jumlah sekumpulan pelajar katakan 100 orang. Dan sini 100 maksudnya titik terakhir yang ditanda ialah kekerapan longgokannya 100. Titik terakhir itu mempunyai kekerapan longgokan 100 Kekerapan longgokan yang terakhir sama dengan jumlah kekerapan. Okay, kalau nak cari median, maksudnya nilai di tengah-tengah, maka kita kena guna N bahagi 2 ataupun setengah kali N. Kalau 100, maka setengah kali 100 iaitu 50. Kena baca median pada paksi kekerapan longgokan pada nilai 50. Kita kena baca pada kedudukan pada paksi tegak dulu. 50. Kalau 100, jumlah ialah 100. Median kena baca pada separuh iaitu 50. Buat garis mengufuk sehingga sentuh graf, bukan sebelum atau tak kena, mesti sentuh graf OGIF kamu, kemudian turun 90 darjah ini melintang, kemudian menenggak ke bawah ke paksi X untuk baca data sempadan atas ialah data contohnya jisim kan. So kita baca berapa, so itu ialah median. So nak baca kita kena tahu skala, kena tahu contohnya 1 unit diwakili oleh berapa petak.
Kemudian nak baca, nak cari Q1 ialah kita kena guna apa? 1/4 kali N. Okay. Contohnya 1/4 kali 100 dapat 25. Then sama juga buat satu garis mengufuk sehingga sentuh graf OGIF, turun tegak ke bawah dan baca nilai itu. Yang nilai itu ialah Q1, kuartil pertama. Okay. Untuk baca Q3 pula, Q3 kena pakai kedudukan 3/4 N. Untuk contoh, N 100 ialah 3/4 kali 100 dapat 75. So, pergi baca mana 75. Sama juga buat garis melintak. Boleh buat garisan putus-putus sebagai garisan panduan. Sebab kalau garis penuh itu ialah graf itu sendiri ya, kita bezakan buat garisan tegak ke bawah baca iaitu ialah nilai Q3. Okay, ingat dia punya rumus nak cari median setengah N, Q1 1/4 N, Q3 3/4 N. Okay, sekarang kita lihat satu soalan. Jadual menunjukkan taburan kekerapan jisim dalam kilogram bagi sekumpulan 80 pelajar. Okey, soalan A. Ini ialah satu contoh soalan dalam peperiksaan. Soalan ini soalan panjang iaitu soalan di bahagian B lah. Bahagian B ialah 10 markah. So belajar baik-baik supaya boleh skor penuh 10 markah. Okey, A lengkapkan jadual di bawah. Sama di sini. Okey, kadang-kala kelas itu pun minta pelajar lengkapkan. Kadang-kala bagi 2 kelas supaya boleh nampak patternnya, size-nya, supaya belajar boleh dapatkan maklumat size selang kelas dari 2 kelas yang diberi. Kadang-kala bagi kelas pertama dan kelas terakhir pun ada. Yang ini bagi berturutan, 2 kelas berturutan lagi senang. So macam mana pelajar nak sambung? Mula-mula kena tahu size setiap kelas ini dia mesti seragam. Kalau 5 setiap kelas mesti size 5, dipanggil size selang kelas. So boleh bilang pakai jari, paling senang 30, 31, 32, 33, 34. So semuanya 5 kan. Kalau bilang dengan jari, 5 jari maksudnya size ialah paling senang bilang dengan jari. Boleh bilang mana-mana kelas ini. Semuanya melibatkan 5 jari, maksudnya size 5. So, kita boleh sambung isi. Dia mesti nombor yang berikut. Tak boleh 34, ini pun 34. Dia mesti next number. So, 39, lepas 39, 40. Then, dia ada satu pattern. Kalau yang nombor pertama itu berakhir dengan kosong, nombor terakhir, digit terakhir itu 4, dia mesti 4 lah. Ini kosong, dia mesti 4. 4 lepas itu 45 hingga 49. Lepas itu 50 hingga 54. 55 sampai 59. Yang 5 akhir dengan 9. Lepas 59 ialah 40. Lepas tu bilang 5 jari sampailah 64. Okey, kekerapan mesti di sini dia bagilah. Okey, so sekarang pelajar kadang-kala ini pun boleh 2 kolom itu boleh apa? Tukar tempat kadang-kala dibubur di sini sempadan atas. Kemudian baru kekerapan longgokan pun boleh juga ikut soalan. So pelajar kena hati-hati. Kalau kekerapan longgokan ada di sebelah, kekerapan lebih senang nak kira kekerapan longgokan sebab sebelah menyebelah. Okay. Kekerapan longgokan maksudnya kita himpun-himpun, kumpul-kumpulkan kan. So mula-mula starting baru 5. So tak ada tambahan dari atas lagi. So kita salin balik first kekerapan longgokan pun sama juga lah. Sebab ini baru starting, baru start nak simpan duit baru start dengan 5. So kita salin balik. First one kita salin balik dulu. Okay. Kemudian kita kena tambah lah. Berikut kita sudah boleh mula apa? Tambah. So, kita sudah ada 5. Contohnya kemarin 5, simpan 5. Sekarang hari ini pula tambah 8. So, 5 tambah 8, 13.
Kemudian kita start dengan yang kita sedia ada. Kita kira macam ini lebih senang. Kita start dengan yang sedia ada 13, kemudian tambah yang sekarang 11, dapat 24. Kemudian kita start dengan 24, tambah 21, 45. Kemudian guna yang sedia ada 45 tambah yang sekarang. So 45 tambah 22 sama dengan 67. So sekarang guna 67 tambah 10. Dapat 77. 77 pula tambah 3. Sama dengan 80. Yang penting pelajar kena tengok, kena semak yang last kekerapan longgokan yang last kali mesti sama dengan apa? Jumlah kekerapan yang diberi oleh soalan. Kalau dapat 80 juga selamat. Okey, sempadan atas ialah apa? Sempadan atas bagi kelas pertama itu maksudnya ia adalah titik tengah antara 34 dan 35. Anggap setiap kelas macam rumah banglo. So sempadan atas ke sempadan bawah itu sempadan atas maksudnya dia dengan jiran di sebelah kanan, titik tengah dengan jiran maksudnya dia pagar dengan jiran di sebelah kanan. Kalau sempadan bawah maksudnya pagarnya dengan jiran di sebelah kiri pula lah. Kedua-dua pun sempadan. Tengok dia. Kalau sempadan atas maksudnya nilai yang lebih besar dari 34 lah. So dia dipanggil sempadan atasnya. So sempadan atas bagi kelas pertama ialah tengah-tengah antara 34 dan 35. So beza dua nombor ini satu kan. So tengah-tengah mesti 0.5 lah. So 34.5. Okey, sekarang bagi kelas kedua sempadan atasnya ialah 39, tengah-tengah antara 39 dan 40 iaitu 39.5 dan seterusnya pun semua ada. So ingat saja, senang. Kalau kita dapati pada kelas itu semuanya nombor bulat dan beza antara dua nilai yang berikutan itu ialah berturutan itu ialah 1, maka kita bubuh saja 0.5 di hujung apa? Bubuh saja 0.5 di hujung atau di belakang nombor hujung ini. 44, 44.5, 49, 49.5, 54, 54.5, 59, 59.5, 64, 64.5. Okey, so sangat senang sajalah. Okey, sekarang bila dah lengkapkan jadual, maka soalan B dia mesti soalan bagi satu skala dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 pelajar pada paksi mencancang. Lukis OGIF bagi data tersebut, data dalam jadual tadi Okey, dah ingat skala bagi paksi mengufuk iaitu paksi X itu dia akan selalunya ikut apa? Saiz selang kelas tadi 5 kilogram kan. Sebab data kita ialah jisim dalam kilogram. So dia sebutlah kilogram. Dan mengapa 5? Sebab saiz selang kelas tadi ialah 5. So senang So ini paksi skala pada paksi mengufuk, pelajar tak payah hiraukan. Just apa? Kita hanya salin. Ingat, tak payah hiraukan skala pada paksi X sebab dia mesti ikut apa? Saiz selang kelas. So pelajar hanya perlu tandakan atau tuliskan, salinkan semua sempadan atas dari jadual itu. Tapi ingat ada satu perkara penting yang kena beri perhatian iaitu selang. Selang satu kotak besar baru mula salin sempadan atas yang pertama 34.5 ini yang pertama. Dan sampai akhir sekali salinkan semua sempadan atas dari jadual tadi. Tapi ingat selang satu kotak ada sebab supaya nanti ekor ular kamu ekor ular itu ular OGIF itu sentuh lantai. Sentuh apa? Paksi X jangan bagi dia terbang di udara, bagi dia sentuh, bagi ekornya sentuh lantai. Sebab biasanya kelas pertama kekerapan longgokan itu belum tak kosong kan. Kalau kosong tak apa, tapi bukan semua selalu kosong.
So bila dia tak kosong, you tanda tengah-tengah sini, tak sentuh paksi X, sebab paksi X baru apa kekerapan longgokan kosong. So kita selang satu kotak supaya kita ada ruang untuk apa tanda pada kekerapan longgokan kosong, iaitu tanda boleh tanda pada asalan kosong-kosong di sini. Kalau sini tak kosong, maka kita boleh ada tempat untuk tanda kosong bagi ekor graf itu sentuh paksi X, iaitu sentuh lantai. Okay. Dan 2 cm kepada 10. Ingat, satu kotak besar yang mengandungi 10 petak halus itu ialah mewakili apa? Ada 10 kotak. 2 cm, satu kotak besar, satu kotak hijau besar itu kalau pelajar ukur ialah 2 cm. Iaitu dalam 2 cm satu kotak besar itu mengandungi 10 petak halus. So ini 2 cm kepada 10 pelajar. So satu kotak besar 10, kemudian tambah 10, 20, tambah 10, 30. So kalau 2 cm kepada 10 senang pelajar nak tanda sebab satu petak halus mewakili satu. Kalau paksi X pula satu kotak dia mewakili apa? Satu kotak di sini maksud cikgu ialah 2 cm. Satu kotak maksudnya satu kotak besar ni. Ada 10 petak halus tapi 5 nilai hanya 5. So petak double, bilangan petak double nilai. Maksudnya 2 petak mewakili, sebab dia lebih kan, lebih apa? Double. So kita guna 2 petak mewakili 1 untuk paksi X. Ingat so 2 petak 1 maksudnya 1 petak ialah 0.5. Ini penting untuk pelajar apa? Baca nilai median Q1 dan Q3 kena tahu mewakili berapa nilai baru boleh baca dengan betul. Okey. Sekarang kita nak tandakan semua titik lah. Dah sediakan paksi dengan apa? Ikut skala, sudah tandakan nilai pada kedua-dua paksi. Sekarang kita nak tandakan semua titik. Titik maksudnya X ialah sempadan atas. So kita kena baca ini X. So cikgu swap pula terbalikkan. So senang baca ini X, ini Y. Kalau macam tadi terbalik susah nak baca. Okay, ini sempadan atas sebab kita baca X baru Y. So kolom pertama mewakili koordinat X. Kolom kedua mewakili koordinat Y. So titik ialah kita tulis dalam kurungan X, Y. So X kita sempadan atas, Y kita kekerapan longgokan. Dan ingat ini, nak tanda ini, kena tahu ini Kalau 5 unit diwakili oleh 10 petak halus, maka kalau nak cari 1 unit, kita bahagi 5 lah, kedua-dua belah ini. Bahagi 5, untuk 5 nak dapat 1, kita bahagi 5 kan. Kita nak tahu 1 unit diwakili oleh berapa petak. So kalau kita bahagi 5, kita tahulah 2 petak halus. Kita kena tandakan semua titik ya. Ini kosong. Ini mula-mula ini kemudian so kita tanda dulu. Lepas itu ini tak sentuh lantai kan. So kita sendiri apa? Pangkal pada titik kosong-kosong tanda sebab ini satu kotak ialah satu kelas. So ini sebelum kelas pertama ialah kosong lah, starting tak ada apa kan. Depan ini kita kena tanda sendiri pada kosong-kosong satu pangkal supaya graf ogive itu sentuh paksi X. So boleh tanda. Nak tanda pun kena tahu. Ini paksi X senang, tak payah baca sebab kita dah tanda ikut sempadan atas. So kita hanya baca nilai kekerapan longgokan saja. So sempadan atas yang first one, kita pergi ke nilai sempadan atas yang pertama lah. Kemudian 5 tengah-tengah lah. So ini senang baca sebab 10 petak, bilangan petak pun 10. So satu petak 1. Okay. Kemudian 13. So pergi ke 10, kemudian naik 3 petak. 24 ini 20, ini 24. Kalau tengah-tengah 25, kemudian 40, 45. Go to next sempadan atas. 67, 65, 66, 67, kemudian 75, 77,
kemudian 80. Tepat-tepat ni last one, ini maksudnya N huruf besar, jumlah kekerapan kita 80 lah. Sebab kumpulan pelajar di sini semuanya 80 orang. Okay. Habis tanda semua titik dengan pangkal, guna pensel yang tajam dan hitam, pakai pensel 2B, maka kita dah boleh sambungkan semua titik dengan garis lengkung yang licin. Ni lengkung. So jangan sambung pakai pembaris. Bila pakai pembaris dia jadi garisan lurus, jadi salah. So ini ialah curve, lengkung. Ogive ialah graf lengkung. So kita pastikan, yang penting pastikan lengkung yang kamu sambung itu, yang penting ialah lalu apa? Tengah pangkal. Lalu tengah-tengah pangkal. Jangan lalu tepi saja. Tak kira. Tak kira. Mesti lalu tengah pangkal macam ni. Sambung ni tengok. Mesti kalau tak tanda kosong-kosong sendiri, walaupun ia nilai ini tak ada pada jadual, sendiri kena, kalau tidak habis kat sini saja, tergantung. Ular itu terbang di udara. Bagi ekornya, bagi dia tetapkan pada lantai. Tetapkan pada paksi X. Sendiri tarik hingga ke mana? Ke asalan, kosong-kosong. Tarik ekor ular itu hingga ke asalan, iaitu titik kosong-kosong. Ingat ini kena tarik ke sini, baru ada satu markah. Okay, ini pun label kan, bukan tulis sempadan atas. Walaupun semua nilai ini sempadan atas, tapi ia mewakili data kan. Sempadan atas pun dapat dari GSIM kan. So kita tuliskan data kita, iaitu GSIM dalam bracket KG. Okay, sekarang soalan berikut, berdasar bila dah habis lukis ogive, soalan biasanya suruh cari nilai, nilai median Q1, Q3 ataupun jumlah antara kuartil. Okay, sekarang bahagian 1 cari median dulu. Okay, ingat nak cari median formulanya ialah apa? Setengah kali N. N soalan ini ialah 80, maka gantikan N dengan 80. Setengah kali 80 ialah 40. Okay, median ialah guna setengah, nilai di tengah-tengah pakai setengah. Setengah kali N, ini kedudukan, ini bukan jawapan. Jangan bagi jawapan median sama dengan setengah kali 80 sama dengan 40 habis. Bukan, ini baru kedudukannya. Kita nak pakai kedudukan ini, 40 ini untuk cari median. Baru boleh cari nilai median, ini bukan median, ini baru kedudukannya. Okay, so kita dapati 40, so kita pergi ke paksi kekerapan longgokkan 40, buat garis. Macam tadi tadi cikgu tunjuk dia punya formula. Buat garis, jangan pakai pen, cikgu pakai pen. Pelajar, ingat lukis graf semua pakai apa? Pensel saja, pakai pensel 2B yang tajam. Cikgu sebab nak tunjuk, cikgu pakai warna-warni lah. Jangan pakai pen, pakai pensel boleh padam. Bila salah apa-apa, semua keseluruhan graf pakai pensel. Okay. Pada 40, buat garis mengufuk hingga sentuh graf ogive. Mesti sentuh, jangan kalang-kalang tengok ada orang yang dia tak tahu pergi mana, pergi ke melebihi ataupun belum sampai ogive sudah turun bawah. Mesti sentuh sebab kita nak baca nilai pada ogive kita, graf kita. So sentuh ogive baru turun tegak ke bawah. Ni nak baca ini kena tahulah ini. Satu unit diwakili oleh berapa petak? Satu unit maksudnya 1 kg di sini satu unit. Berapa petak? Kita kena tahu ini, satu kotak ini tadi mewakili 5 kg kan. Maksudnya 5 unit kg itu unit 10 petak mewakili apa? 5 unit. So kita kena tahu 1 unit, senang kedua-dua belah kita bahagi 5 lah. Kalau nak dapat 1, kita bahagi balik nombor yang sama, kita dapat 1. So kita tahu 2 petak 1 unit diwakili oleh 2 petak halus. So kita boleh baca. Okay. So ini garisan biru ini dia hampir kepada 49.5. So lebih senang kita kira terbalik Kira terbalik. So sebelah kiri nilai lebih kecil 2 kotak. 2 kotak ialah 1 unit. So I tolak 1. Pelajar boleh 49.5 tolak 1 ialah 48.5. Kalau kira dari 44.5
5 pun boleh, lebih jauh nak kira kan. Lebih senang kalau dia lebih dekat kepada nilai itu kita kira dari nilai itu, tapi kena tahu terbalik, kena tolak. Kalau bergerak ke kanan kita tambah lah, bergerak ke kiri terbalik kita nilainya berkurang kan, berkurang berapa kita tolak. So tolak 1 lah sebab di kiri. Garis biru itu di kiri 49.5, so tolak 1 dapat 48.5. Okay, so tulis jawapannya. Median sama dengan 48.5. So jangan tulis jawapan 40. Ini hanya kedudukan median. Ini bukan jawapan median. Median kena baca pada paksi X. Q1, Q3, median semua baca pada paksi X. Sebab mereka adalah data jisim. Jisim kena baca pada paksi mengufuk, iaitu paksi jisim itu. Paksi jisim. Yaitu sempadan atas paksi yang kamu tanda sempadan atas. Oke. Sekarang bahagian 2 pula, soalan minta cari jumlah antara kuartil. Soalan suka terus suruh cari jumlah antara kuartil, tak kata Q1, Q3. Ini banyak kerja lah. Kalau nak cari jumlah antara kuartil, maksudnya kena baca dari OGIF Q1 dan Q3 sebelum boleh cari jumlah antara kuartil. So understood, kita kena cari juga Q1 dan Q3. So kita cari dulu Q1. Cari Q1, ingat dia punya kedudukan. Kita kena start dengan kedudukannya. Kena tahu kedudukannya, baru boleh baca pada paksi kekerapan longgokan dulu, iaitu paksi Y. Kita kena start dari paksi Y dulu, iaitu kuartil pertama. Sekarang cari dulu kuartil pertama. So kita pakai kedudukannya 1/4 N. 1/4 kali N ialah 80. Sama dengan apa? 20. So pergi ke 20. Kena baca, ini senang lah. Tepat-tepat ada tanda, sudah ada, kita sudah label 20, ada 20. So pergi, sama juga buat garis melintang hingga sentuh graf OGIF dan turun 90 degree, maksudnya sudut tegak. Sini tegak, buat garisan tegak, bukan sengit, tegak ke bawah baca. Nak baca kena tahu juga, macam ingin kena tahu skala pada paksi X, iaitu 2 petak halus mewakili 1 unit. So kita baca mewakili 1. So ini pun sama juga, lebih dekat dengan garisan merah, kita lebih dekat dengan 44.5. So kalau saya bergerak 2 petak ke kiri, maksudnya tolak 1 lah, sebab 2 petak ialah 1. So I tolak 1 dapat 44.5, kemudian tolak lagi 1 petak. Sebab ke kiri lagi 1 petak, so tolak 0.5. 1 petak pula bahagi 2 kan, so 1 bahagi 2 0.5. So akan dapat 43 lah. So K1 atau Q1 ialah 43. Oke, sekarang ini sama, cikgu ulang soalan tadi. Dah cari K1, sekarang kena cari K3 pula. K3 pula pakai formula kedudukan K3, iaitu 3, so 3/4 kali 80. So dapat apa? 60. Tadi 20 tambah 20 tambah 20 lagi 3. 1/4 ialah 20. 1/4 dari 80 ialah 20. So dia sama besar kan. So 3 kali 20 60. Pergi ke 60. Tu sama buat garis mengufuk sampai sentuh graf OGIF, turun tegak ke bawah ke paksi X dan baca apa? Data, baca Q3 atau K3. So ini berapa? So ini 54, saya pun suka baca terbalik sebab dia lebih dekat dengan 54.5. Lompat 2 kotak ke 2 petak ke kiri, 53.5. Kena lompat lagi 2 petak. Ini tepat-tepat 2 petak lagi. So tolak 2 lah. 54.5 tolak 2 sebab ada 4 kotak di sini. So tolak 2, tolak 1, tolak 1 lagi 2 petak ialah 1. 2 petak ialah 1. So kena tolak 2 semuanya. So 52.5 K3 kita. Okay, dah dapat K3, dah dapat K1, sekarang baru boleh kira apa? Jumlah antara kuartil dengan K3 tolak K1.
Iaitu 52.5 tolak 43 tadi ya. Ini yang tadi ya, dah cari ya. Ini sekarang K3 ya. 52.5. Apa yang kita baca tadi, kita tuliskan dan kita baru boleh kira jumlah antara kuartil lah. Gantikan nilai yang kita baca tadi ya. Dan kira. Oke, ini kita buat satu kesimpulan semula. Oke, kalau N ialah jumlah kekerapan N ialah 80, maka kalau kita nak cari median, kita kena guna kedudukannya setengah kali 80 sama dengan 40. Buat garis, melintang, mengufuk hingga sentuh ogive, turun tegak dan baca yang tadi punya, dapat 48.5. Nak cari K1 kuartil pertama, guna satu kedudukannya, maksudnya kita kena baca kedudukannya pada paksi kekerapan longgokan atau paksi Y dulu, iaitu kuartil pertama K1 guna 1/4 kali 80, ini kedudukannya 20. Dan kita guna ingatkan kembali apa maksud. Ini kalau kita baca titik ini apa maksud? Ini bermaksud berapa? Ini 20 orang. 20 orang pelajar mempunyai jisim kurang daripada 43 kg. Itu maksudnya. Kalau median pula 40 orang pelajar mempunyai jisim kurang daripada 48.5 kg. Ini penting pelajar tahu sebab ada soalan yang macam kebat dia tanya. Suruh apa? Cari bilangan pelajar yang mempunyai jisim kurang daripada satu nilai. So pelajar mesti baca. Maksudnya setiap titik ataupun faham macam ni. Setiap titik pada ular ni, pada ogive ini membawa maksud kurang. Macam ni. 52.5. Bukan. Sorry ini. Ni 40 orang pelajar mempunyai jisim kurang daripada 48.5 kg. Itu maksudnya. Yang ini pula 20 orang pelajar mempunyai jisim kurang daripada 43 kg. Bukan saja titik pada median Q1 dan Q3, sebarang titik pada ogive membawa maksud, setiap titik membawa maksud kurang daripada. Kalau dibaca dia punya titik XY itu. Paksi Y ini ialah bilangan pelajar lah, bilangan pelajar. So ini kuartil ketiga, kalau nak baca kuartil ketiga kita kena baca dari kedudukannya dulu, iaitu 3/4 kali 80 dapat 60. So ini bermaksud 60 orang pelajar mempunyai jisim kurang daripada 52.5 kg. Dan bukan saja 3 titik ini, semua titik yang lain pun sama juga membawa maksud berapa orang pelajar mempunyai jisim kurang daripada nilai pada paksi jisim ini. Ini ialah sebab cara kita kira kekerapan longgokan dalam jadual tadi. Kalau pelajar faham, kita tambah macam ini kan. So maksudnya kita kelas itu disusun dari kecil ke besar dan kita tambah dari atas ke bawah. Itulah sebabnya mengapa kurang. Bila kita baca pada kelas tertentu itu, sebab kekerapannya dah jumlah dari kelas pertama sampai ke kelas itu kan, dan kelas sebelum itu semuanya nilai lebih kecil kan. Itu sebabnya membawa maksud kurang lah setiap titik yang kita selepas kita tanda. Okey, selamat belajar semua. Okey, inilah cara kita melukis ogive